Okey, kita akan mulakan dengan subtopik 3.4 tenaga dan kuasa elektrik. Okey, foto menunjukkan pelbagai peralatan elektrik yang digunakan di rumah. Peralatan elektrik menukarkan tenaga elektrik kepada bentuk tenaga yang lain. Ingat, kita dah belajar keabadian tenaga, prinsip keabadian tenaga. Apa maksud prinsip keabadian tenaga? Dia cakap tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dihapuskan, tetapi boleh bertukar bentuk. Okey. So sumber tenaga sebenarnya bermula daripada cahaya matahari. Daripada cahaya matahari lah yang akan menukarkan jadi segala-galanya. Okey, contohnya lampu menghasilkan tenaga cahaya dan haba apabila dibekalkan tenaga elektrik. Bolehkah anda nyatakan bentuk tenaga yang terhasil bagi peralatan elektrik dalam gambar foto 3.6? Cuba tengok pada gambar rajah ni. Haris. Cuba terangkan perubahan bentuk tenaga untuk blender. Kenal tak blender? Macam mana perubahan bentuk tenaga dia? Tenaga elektrik je. Kepada tenaga bunyi. Tenaga bunyi plus Tenaga haba. Plus tenaga haba. Lagi? Ada lagi? Oh, mesin blender ni hanya untuk menghasilkan bunyi dengan haba je ke? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu yang utama dia. Yang lain tu tenaga baziran dia. Okey, tenaga baziran dia, tenaga bunyi dan haba. Yang mana dua tenaga ni tak dapat nak dielakkan. Okey. Kita nak kisar makanan, adakah kita memerlukan bunyi tu? Tak sebenarnya. Adakah kita memerlukan tenaga haba untuk mengisar makanan? Tak juga. Tapi kenapa terhasil? Benda tu kita tak dapat nak elak. Okey, dia akan terhasil juga. Okey, contoh lain. Mai Sarah. Ya, cikgu. Cuba explain untuk peti ais. Tenaga elektrik Okey. kepada tenaga Tenaga apa? Tenaga tak tahu. Ada peti ais dah kat bawah? Ada. Betul. Cuba pi kat peti ais apa rasa tu? Itu sejuk kan? Function dia sejuk tu, so itu tenaga apa tu? Tenaga haba. Tenaga haba lah tu. Okey, dia ada dua haba dia, haba sejuk dengan haba yang panas. Okey, dia maksudnya dia kurang haba dengan banyak haba, banyak tenaga haba. Okey. Pada masa yang sama dia ada juga bunyi. Okey, bunyi masih ada. Kalau time dia nak, contohnya peti ais yang biasa saya dengar ni, bila kita buka peti ais, lepas tu kita nak tutup balik. So ada bahagian apa orang tak ingat je. Satu bahagian tu dia akan bergegar kat situ, bergegar dan akan menyejukkan balik keadaan peti sejuk tu sehingga suhu yang dia nak. Okey. Siapa lagi nak panggil? Oh ni Elin. Oh, nama glamour Elin. Ya, cikgu. Ada nampak induction cooker tak? Yang mana induction cooker? Elin dah jawab belum? Cikgu yang tu saya apa tu? Yang mana? Jumpa tak induction cooker? Ada. Yang mana?
Ada mana? Nombor 1, nombor 2, Ya. Dekat itu masa nasi punya tepi. 2, nombor 3, nombor 4. Yang mana? Dekat itu. Nombor. Saya dah bagi nombor pilihan tu. Okey. 2. 2. Okey, induction cooker Dia kalau rumah orang kaya selalu pakai induction cooker ni. Okey. Dia tak gunakan tong gas. Kalau kamu tengok pada induction cooker ni, dia satu panel sahaja. Okey, rumah Aileen ada tak benda ni? Tak ada. Guna tong gas punya. Guna tong gas punya Cuba explain macam mana ni jadi. Tenaga elektrik, tenaga haba. Ada tenaga lain tak? Tak tahu. Saya pun tak tahu juga tu. Sebab saya pun tak ada benda ni. Okey. Dia bila guna induction cooker ni, satu keselamatan dia tak ada api Tak ada api dan ni maklumat tambahan lah. Induction cooker ni dia kalau kita pegangkan tangan tak panas pun benda ni. Bila kita on walaupun tengah masak, tengah air menggelegak atas ni pun dia tak panas kalau kita pegang dengan tangan. Okey. Nama pun dah induction, dia menggunakan konsep induksi. Okey. Dia sentuhan daripada panel dengan periuk besi tu. Barulah dia akan panaskan besi dan masakan akan masaklah dalam tu. Okey, kalau bukan besi saya rasa dia tak jadi tu. Dia mesti besi. Dia ada satu bahan yang sesuai untuk induction ni. Cikgu. Ya. Kalau tak ada elektrik tak boleh guna. Tak boleh pergi kedai lah, Foodpanda ke, GrabFood ke. Dia mesti guna tenaga elektrik. Satu lagi cuma macam keburukan pakai induction cooker ni, bil elektrik akan melambung. Okey, bil elektrik akan melambung sebab dia akan menggunakan tenaga yang banyak. Alat elektrik yang menghasilkan haba, okey ingat alat elektrik yang menggunakan ataupun kegunaan dia untuk menghasilkan haba, dia akan menggunakan jumlah tenaga yang sangat banyak. Okey, sangat banyak. Contohnya lain macam water heater ni betul juga, tapi dia sekejap je kita pakai. Okey, yang lama macam peti ais. Okey, peti ais. Sebab tu kalau orang tanya kenapa bil rumah naik, tanya peti ais berapa biji rumah. Okey, salah satu lagi ialah aircon. Okey, berapa biji aircon kat rumah, berapa lama on. Itu kalau orang tanya kenapa bil melambung. Itu punca-punca je lah. Dan satu lagi adalah yang selalu duk pakai ni, iaitu iron. Okey, iron. Selalu duk gosok iron selai 2 lai macam tu kan. Itu sebenarnya dah membazir tenaga sebenarnya. Dia ada cara untuk nak menjimatkan tenaga untuk kegunaan iron ni. Nanti kita bincangkan. Okey, kita tengok hubungan antara tenaga elektrik E, voltan V dan arus I dengan masa T. So kat sini ada beberapa formula yang kamu perlu tahu. Okey, berdasarkan rumus beza keupayaan V sama dengan E per Q. Okey, kita boleh susun balik sebenarnya. E sama dengan VQ dan kita kena tahu Q sama dengan IT. Okey, Q sama dengan IT. Arus darab dengan masa. Okey. Oleh itu hubungan EVIT boleh disebut sebagai E sama dengan VIT ataupun saya selalu EVIT lah. Macam EVIT vitamin macam itulah sebutan dia. Okey, EVIT hafalan dia. EVIT. Okey, seterusnya unit SI. Unit SI ialah joule. Okey. Unit SI adalah joule. Kita tengok galeri maklumat. 1 joule ialah tenaga elektrik yang digunakan apabila arus 1 ampere mengalir melalui suatu alat elektrik dengan beza keupayaan 1 volt merentasinya selama 1 saat. Itu 1 joule. Kalau 300 joule ialah arus 300 ampere. Kita tengok bawah ni.
Okey, hubungan antara kuasa voltan dan arus. Okey, pernah tak lihat label yang seperti dalam foto 3.7 ni? Dekat rice cooker ada stiker macam ni. Okey, dekat alat-alat lain pun ada juga. Alat contoh dekat charger handphone ada. Okey, dekat peti ais ada. Semua benda ni adalah, maklumat ni mesti ada. Okey. Okey, label ini memaparkan voltan dan kuasa elektrik yang diperlukan untuk beroperasi bagi suatu peralatan elektrik. Berdasarkan label yang terdapat pada periuk nasi ini, alat ini menggunakan 700 joule tenaga. Okey, 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Okey, 700 joule digunakan dalam masa 1 saat. Maksudnya kalau tinggi joule ni ataupun watt kat sini ni, watt tu 700 watt, 700 joule. Okey, makin banyak tenaga yang dia akan gunakan. Okey, maksudnya bil akan melambung. Sebab tu, tapi periuk nasi ni okey lah sebab dia pakai sekejap dan setengah jam dah masak nasi dah. Cara nak jimat guna ni, nak masak nasi adalah guna apa, Irfan? Macam mana nak kaedah nak jimat masa masak nasi? Tak tahu. Tak tahu. Okey, cara nak jimat elektrik ialah jangan pakai periuk nasi ni. Pakai periuk atas dapur. Tak pun pakai apa ni, dapur kayu. Faham, Irfan? Faham. Aduh. Macam gila gelak seorang. Okey, kita melawak Mana ada cara nak jimat pakai dapur gas, habis gas pula. Jangan makan nasi dah jimat. Okey, seterusnya. Kuasa elektrik ialah tenaga yang digunakan bahagi dengan masa yang diambil ataupun P sama dengan E/T. Dan tenaga elektrik ialah EV yang kita dah tengok tadi. So, kita gantikan P ni. Ada selit kat sini. Kita akan dapat P sama dengan VI. P sama dengan VI. Seterusnya, kita hafal yang ni. Yang ini cukup. Okey. Daripada hukum Ohm, daripada hukum Ohm, V sama dengan IR. Maka dua persamaan lain untuk kuasa elektrik P boleh diperoleh dari seperti yang berikut. Dia selit balik benda ni dalam I ni. Okey. I ni sama dengan P per V. Dia masuk balik dekat mana ni? V per R dia ambil di atas ni. Cikgu. Ya. Cikgu ada share screen tak? Lah, kenapa tak bagi tahu? Tak nampak saya baru. Dah nak habis dah. La ilaha illallah. Yang lain pun senyap je. Aduh. Ada tengok dia jaga number 134 ni. Betul. Saya pelik. Aduh. Saya pun pelik. Saya dah conteng dah penuh dah ni. La ilaha illallah. Syok sangat nak mengajar. Tu 1 2 3 4 betul pula Yilin teka ni. Aduh. Okeylah, layan je lah. Tapi semua tengok buku teks kan? Okey, bagus tu. Dah mesti lepas ni. Okey, so satu lagi formula kat sini, P sama dengan V kuasa 2R dan P sama dengan I kuasa 2R. Oh, cikgu banyaknya formula. Memang banyak bab tajuk elektrik ni. Okey.
Memang banyak formula yang kamu kena hafal. Okey. So untuk unit SI ialah bagi kuasa elektrik iaitu watt. Okey, watt ataupun joule per second Joule per second. So kita tengok cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dalam melibatkan tenaga dan kuasa elektrik. Rajah 3.35 menunjukkan suatu liter yang dibekalkan dengan bateri sebanyak 6 volt. Okey, 6 volt. Untuk menyalakan sebuah lampu, sekiranya arus ialah, so kumpulkan maklumat voltan kita ada 6 volt dan arus kita ada 0.7 ampere. Mengalir selama 1 minit, maksudnya T sama dengan 60 saat. Ingat masa wajib dalam saat. Berapakah jumlah tenaga elektrik yang digunakan untuk menyalakan lampu itu? So, formula apa yang sesuai? Buat tanya cikgu ni, kat bawah ada. Okey. So kat bawah ni nak cari apa ni? Jumlah tenaga. E. Apakah E? Okey. So kat sini kumpulkan maklumat macam saya buat tadi, betul? Okey. Jumlah tenaga elektrik. So formula ialah E sama dengan VQ dan Q sama dengan IT. So kita akan dapat VIT kat sini. Dia dah derive kat sini. Macam mana nak hasilkan ditunjukkan sekali kat sini. Kalau kamu dah hafal, terus keluarkan je lah. Okey, so gantikan E sama dengan VIT V6, I 0.7 dan T ialah 60. So kita akan dapat 252 joule. Ini baru 1 minit. Okey, baru 1 minit. Bayangkan berapa lama pakai ni. Contoh 2, sebatang lampu Pendaflow dilabelkan 240 volt, 32 watt. Hitungkan rintangan lampu. So rintangan kamu ada belajar berdasarkan video yang lepas. Okey. Rintangan dalam semua tu kan. Saya harap kamu boleh bezakan rintangan dalam dengan tanpa rintangan dalam tu. Okey, kita tengok kat sini. Rintangan lampu. So kat sini tenaga yang diperlukan, kuasa elektrik yang diperlukan ialah 32 watt. Okey. Dan beza keupayaan yang perlu untuk menentasi tu ialah 240 volt. So rintangan sama dengan V kuasa 2 per P. Kena pilihlah formula yang mana sesuai kat atas tu. Okey, kita ada V dengan P, cari R. So R sama dengan V kuasa 2 per P. So gantikan, kamu akan dapat 1800 ohm. Untuk kuasa elektrik yang diperlukan 32 watt, beza keupayaan. So nak dapatkan arus, so I sama dengan P per V. Kamu memang kena pilih sesuai yang mana sesuai. Tajuk ni senang bila ada formula. Okey. Bila ada formula senang buat kerja ni. Tapi bila exam tak ada formula, tengah-nganga nak jawab soalan ni. Mana satu nak cikgu? Macam mana nak buat nak cikgu? Okey. Okey, seterusnya kuasa elektrik yang diperlukan. Kita nak cari tenaga kat sini. Tenaga elektrik sama dengan E sama dengan PT. So P kita ada 32 watt dan time ialah kita convert kepada saat. So kita akan dapat 10,800. So kita darab 2 tu, kita akan dapat 345.6 kilojoule. Okey, itu pengiraan simple ya. Hanya gantikan masuk dalam persamaan. Okay, kita tengok kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. Kini pelbagai peralatan elektrik boleh didapati di pasaran. Pengguna perlu bijak memilih peralatan elektrik yang memberikan penjimatan tenaga maksimum. Okay, sebagai contoh, lampu CFL, Compact Fluorescent Lamp, berkuasa 40 watt dengan Light Emitted Diode, LED, berkuasa 12 watt, menghasilkan kecerahan yang sama. Jika masa penggunaan kedua-dua lampu ini ialah 12 jam dalam sehari, bandingkan kos penggunaan tenaga bagi kedua-dua lampu itu untuk 30 hari. Okey, yang ni yang biasalah kita guna kat rumah ni. CFL dengan LED. Ada lagi tak yang pakai lampu CFL? Kalau rumah yang lama-lama sikit memang guna CFL lagi ni.
Sebab CFL ni antara yang lebih jimat nak dibandingkan lampu Pendaflow. Pendaflow tu yang panjang tu, lampu Kalimantan. Okey. Orang dulu pakai Kalimantan. Okey, Kalimantan tu lah ni pun dah ada dah yang LED, yang jimat tenaga. Okey. Saya pun dah tukar habis dah lampu-lampu saya yang mana guna yang CFL ni. Dulu CFL saya tukar dah kepada LED ataupun saya dah tukarkan yang Kalimantan yang LED. Dekat kedai DIY selalu saya beli. Dalam berapa RM15 je. Okey, memang dia sangat jimat walaupun 10 watt, 12 watt dia dah cukup terang untuk satu kawasan, satu bilik. Contoh kat CFL dengan LED ni. So kalau kita tengok, kalau menggunakan CFL, okey, E sama dengan PT, kita akan dapat 0.48 unit. Dengan tenaga yang digunakan untuk LED hanya 0.144. So diberi kos penggunaan tenaga ialah 2 macam nak sebut sen 21.8 sen. 21.8 sen ataupun ringgit 0.218 seunit. Okey, dua-dua kos ni adalah sama. Okey, sama je kos dia. So kita akan gunakan formula jumlah hari darab unit darab kos. Kita akan dapat RM3 untuk satu hari yang 12 jam. Okey. Kalau guna LED hanya 90 sen je. So untuk satu lampu dah jimat sebanyak RM2 RM2 lebih je jimat dia. Untuk satu lampu. Ini baru lampu. Banyak lagi peralatan-peralatan lain yang boleh jimat tenaga. Okey, tak semestinya lampu. Contohnya peti ais. Peti ais sekarang ni pun ada yang jimat tenaga, ada yang tak jimat tenaga. Yang jimat tenaga dia ada rating star Tapi dalam ni macam tak ada tunjuk pasal rating star. Tak ada rating star. Yang semua ni tahu tak pasal rating star peralatan elektrik ni? Respon sikit. Tahu. Tahu. Yang lain? Tias tahu Tias? Ya, tahu. Tahu Okey, rating star ni pun kadang-kadang berubah Sebagai contohnya, pada tahun ni pengalaman saya saya beli aircon. Pada tahun 2000 berapa Katakanlah saya reka sikit cerita ni. Saya tak ingat saya beli bila. Katakan saya beli aircon pada 2015. Okey, pada 6 tahun yang lepas, 2015. Saya beli aircon dengan kadar 4 star. Okey, 4 star, 4 daripada 5. Okey, bila dibandingkan model tu dengan model sekarang, okey, model sekarang yang sama dengan dia, rating star pada model tu dah turun kepada 2 star. Okey. Dulu 4 star rating dia. Tapi bila sekarang tahun 2021 dia dah turun kepada 2 star. Sebab apa? Sebab ada teknologi baru yang terhasil. Dulu ada teknologi baru lagi yang terhasil daripada dia yang menyebabkan rating dia makin turun. Okey. Penggunaan dia dah dikategorikan sebagai tak jimat. Dulu jimat, sekarang ni dah makin tak jimat. Sebab apa? Yang lain ada lagi jimat. Perbandingan dia macam tu. So sekarang ni yang 4 star, aircon yang 4 star adalah yang menggunakan teknologi inverter. Okey, teknologi inverter. So sama juga dengan alat-alatan yang lain macam peti ais, macam mesin basuh, semuanya ada sistem inverter. Inverter ni memang diyakini dan disahkan oleh SIRIM memang dia adalah jimat tenaga. Okey, perjimatan dia sangat-sangatlah berbeza juga sebenarnya. Okey, cuma contohnya kalau macam inverter ni dia kena kegunaan yang lama. Kalau macam aircon, orang kedai cakap lah. Kalau aircon, nak pasang aircon untuk inverter, dia kena pakai tempoh masa yang lama. Kalau yang sekejap-sekejap ni tak sesuai untuk guna inverter. Okey. Sebab apa, inverter ni dia akan guna tenaga yang banyak untuk nak capai suhu yang kita nak tu. Masa sampai suhu tu dia okey, dia boleh maintain dengan tenaga yang rendah. Okey. Sebab tu kalau pakai inverter ni dia kena on lama lah. Kalau buka tutup dia tak jimat. Dia macam biasa je, macam aircon biasa. Okey, kalau macam aircon yang tu dia kena pakai lama.
Okey, dalam tempoh yang berjam-jam lah. Siapa yang selalu duduk dalam aircon tu kena cari yang inverter. Kalau tak, melambung bil kamu. Tak apa, bukan kamu bayar, mak ayah kamu bayar kan. Semua tak kisah benda tu. Okey. Okey, itu perbandingan. Okey, langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah. Senang ya macam nak jimat elektrik ni. Okey, macam mana nak jimat elektrik masa masak nasi? Jangan makan nasi tapi jangan bagi jawapan tu dalam fizik Terpuk ni ketuk kepala ni. Macam mana nak jimat tenaga elektrik untuk lampu? Jangan pasang lampu cikgu. Kita bakar unggun api kat rumah. Memang jimat lah. Okey, kita melawak. Okey, so untuk penggunaan aircon tutup pintu dan tingkap apabila penggunaan penyaman udara serta pastikan penapis penyaman udara kekal bersih untuk menyejukkan bilik dengan lebih cekap. So siapa yang pakai aircon tu ingat tutup tingkap, tutup pintu. Jangan terbuka pintu tu. Okey, dan satu lagi dia ada filter dekat atas tu, kena selalu bersihkan filter tu. Makin banyak habuk, makin banyak tenaga yang digunakan. Sebab apa? Dia nak sedut udara tu, dia susah. Bila susah, dia akan guna tenaga yang lebih. Okey, seterusnya matikan suis peralatan elektrik jika tidak digunakan untuk menjimatkan tenaga. Okey. Contoh yang selalu tertinggal macam saya ni, selalunya charger tak off. Okey, lepas keluar tarik dah penuh charger tu, tarik je. Tarik je lepas tu tak turn off. Itu yang kena jimat tenaga, tutuplah charger tu. Lepas tu alat-alat lain, alat apa fikir sendiri tu. TV tak nak tengok tu, tutup lah kan. Satu lagi kipas. Pergi ruang tamu buka kipas. Lepas tu pergi masuk dapur tinggal kipas kat luar. Tutup kipas kat luar tu. Siapa nak pakai? Oi, macam marah anak saya ni. Okey, seterusnya guna mesin basuh dengan muatan penuh sahaja. Ni 2-3 lap pergi basuh mesin spin, mesin basuh. Memang tak lah, sepatutnya ni jarang berlaku ni. Okey, sebab mak yang basuh selalunya, kan? Betul tak, Fan? Tak. Saya basuh sendiri. Basuh tangan ke, Fan? Tak lah, basuh mesin ni. Basuh baju sendiri je, baju orang lain tak? Sekali lah semua. Bagus. Ui, tengok Ifan tu. Siapa ni? Okey Ifan ni. Calon ni. Bagus Ifan ni. Haris pun sama, Haris. Haris tak respon lah. Okey, seterusnya. Kita gunakan lampu jimat tenaga untuk mengurangkan penggunaan tenaga. So, lampu ni, lampu LED seterusnya, praktis formatif. Macam nak habis ni. Suspend ni. Banyak ke latihan cikgu nak bagi ni? Okey, so praktis formatif 3.4. Alah, sikit soalan. Tengok bawah sikit lagi ada apa Banyak. Ni formula-formula yang ni boleh kamu catatkan semua ni. Nak suruh salin pun salin lah. Tapi susah agak ni sebab dia besar ni. Bila nak masuk dalam buku je susah sikit ni. Okey, kalau boleh rasa salin lah. Yang jadual ni. Dan alamak, ada praktis formatif lah. Tak ada. Tak ada. Banyak soalan ni. Wow, kepala otak. Wow. Banyak kepala otak ni. Ya, biasalah kita duduk rumah memang banyak kepala otak sikit ni. Okey. Praktis sumatif. Tolong buat pada hujung minggu nanti, Jumaat Sabtu. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Hampun ni memang bagus tu. Okey. So ini kita buat. Kamu buat, bukan kita. Kamu yang buat.
pada hujung minggu nanti, bukan esok. Esok saya nak tengok perspektif 3.4 saja Boleh? Okay. Okey. Okey, kalau macam tu setakat itu sahaja pada kelas kita hari ni. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada Ni buat sampai mana ni? Cabaran abad ke-21. Wow. Buat sampai habis Kita akan masuk minggu depan bab 4. Minggu depan esok bab 4. Okey, esok bab 4. Minggu depan kita akan buat perbincangan sikit soalan tu dan kita akan sambung bab 4. Okey, itu saja untuk kita hari ini. Sekian, terima kasih.